La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini soalan daripada adalah jemaah kita. Jika seseorang itu telah dapat tahu di dalam badannya ada jin saka yang diwarisi oleh orang tuanya, dia tidak mahu berusaha berubat di mana-mana ataupun di manarah untuk mengeluarkan jin saka itu daripada badannya yang telah mengganggu jiran dan lain-lain, adakah dia dikira berdosa? Ini ya, itu ada jawabannya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin am taqulu innama asyraka abauna min qablu wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim apatuhlikuna ma'al mubtilin. Ini jawabannya. Ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahawa ketika kita dizahirkan, dijadikan Allah di perut ibu, Allah supaya Allah ingatkan kita supaya kita ingat kejadian kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ingatlah kamu, utamanya orang yang beriman, ketika Tuhan kamu Allah mengambil benih anak-anak Adam daripada tulang sulbi mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maknanya tuan-tuan, setiap roh kita ini telah ditanya oleh Allah di awal kejadian kita, semasa ada dalam tulang sulbi ibu dan bapa kita. Ketika itu Allah tanya, yaitu roh, alastu bi rabbikum, wahai roh manusia, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu, seluruh roh manusia termasuk roh kita menjawab, bala syahidna, bahkan kau ya Allah Tuhan kami saksikan. Maknanya seluruh manusia, sedar tak sedar, tahu tak tahu, roh mereka telah kenal Allah, dan Allah sendiri tanya roh-roh itu, roh mengaku Allah lah Tuhan. Bala syahidna. Lalu Allah sambung, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Karena itu nanti di akhirat, janganlah kamu wahai manusia, ya Allah kami tak ingat ini semua. Kisah kami mengaku bala syahidna itu kami tak ingat. Ini dalil kan? Dalil. Tak boleh dah tu. Ini kalau orang yang beriman, memang betul lah, ya Allah kami ikut agama Islam, kami solat, kami itu, kami ini, tapi yang tentang ini kami tak ingat, kami lalai ya Allah. Lalu dijawab, lalu diteruskan oleh Allah ayat yang seterusnya, am taqulu innama asyraka abauna min qablu, ataupun kamu berdalih dengan dalih yang lain, ya Allah kami tak kenal engkau sebagai Tuhan sebenar sehingga kami menyentuhkan Allah. Ini kan ceritanya tadi, karena kami ini hanya mengikut datuk nenek kami, mereka sebenarnya yang menyentuhkan Allah. Kami ini anak-anak cucu yang hidup kemudian, kami hanya ikut kebiasaan datuk nenek kami. Adakah patut ya Allah engkau siksa kami karena kami ini semata-mata ikut amalan datuk nenek kami? Ada jawapan itu? Ada tak? Maknanya
kita mesti berusaha pisahkan saka-saka ni, syaitan-syaitan itu daripada diri kita. Mesti wajib itu. Kita tak boleh kata ini nasib aku lah, dah dapat saka. Nak buang saka ni tuan-tuan, jangan sebarang orang kita suruh menambahkan lagi ya. Ini yang susah. Saya dah temui ya, hamba-hamba Allah yang buang saka. Saka tak hilang, ditambah lagi. Duit pun hilang. Apa harta hilang ni? Ada satu keluarga di Kuantan, dia kata dah buang saka tapi masih sakit lagi. Saya tanya siapa yang tolong buang. Ada seorang pendatang, dia suruh kumpul ramai-ramai lelaki perempuan. Keluarga kami berpuluh-puluh kumpul. Dah kumpul, dia kata kalau perempuan pakai barang kemas, barang emas, semua naklah lucut kumpulkan di sini. Ini salah satu langkah nak buang saka. Barang kemas ini dah dikumpul, nanti saya buang ke laut. Tak boleh siapa buang, saya buang. Cuma ramai orang perempuan pakai barang kemas kumpul. Lepas tu dibawa upacara tepi laut. Sudah habis upacara itu, orang ni berkata, kamu insya-Allah tak akan dikacau lagi oleh saka. Barang kemas tu ke mana tuan-tuan? Jual lah. Kena tipu. Bila saka ni tak hilang, datang ke saya, Allah, kamu dah sakit, kena tipu lagi. Barang kemas tu tak tangan dia, takkan nak buang ke laut. Buang kat kedai pajak lah. Betul tak? Ini pasal apa dia tak tahu. Ada cara-cara ya buang saka ni. Kaedah ini memang kita dah buat kita dah berjaya. Yang pertama tuan-tuan, buang saka ni mesti ada kerjasama keluarga. Kalau ada bapak mak mesti kerjasama. Kalau ada datuk nenek mesti kerjasama. Kalau tidak, tak boleh buat. Kaedah saya gitu. Pasal apa tuan-tuan mesti kerjasama? Sebab saka-saka ni daripada bapak kita, mak kita ataupun datuk nenek kita. Ada satu keluarga tuan-tuan, keluarga ni baru kahwin. Bila dia kahwin saja, isterinya ni berkelakuan pelik. Dia tak bagi suaminya pergi kerja, dikunci. Mati-matilah dikunci, tak bagi kerja. Tapi suaminya ni mendapati macam dia tak sedar. Bawalah ke sana, ke Manara, kita ubatkan. Jin di dalam isteri muda ni tak boleh keluar. Saya suruh bawa mak dia, ayah dia datang, mak ayah kita ubatkan mak ayah pun tak boleh keluar. Akhirnya saya suruh bawa datuk dan nenek. Dibawalah datuk dan nenek. Bila saya periksa-periksa, ada kemungkinan pada datuk lelaki sebelah mak ni. Jadi saya ubahkanlah. Umur datuk lelaki ni 82 daripada Melaka. Saya ubahkan sekali saja. Benda tu keluar daripada isteri datuk ni, nenek itu keluar daripada mak, keluar daripada budak perempuan, baru semua. Sekiranya tak ada kerjasama, tak boleh buat. Saya contohkan lagi satu ya. Ini yang terbaru lah. Ada seorang budak lelaki, dia pelajar tahfiz, umur 15 ke 16 tahun. Tiba-tiba kaki sebelah kiri sakit, tak boleh jalan. Bawa hospital, pakar-pakar dah periksa, diagnosiskan, rupanya tulang atas buku lali itu kena kanser. Jadi doktor usulkan supaya dipotong. Baik jugalah keluarganya itu cuba bawa ke klinik saya, Manara. Kebetulan pagi itu saya ada. Memang budak itu keluar dari kereta dipapah, tak boleh jalan. Didudukkan pun duduk pun sakit. Lalu saya periksa-periksa, akhirnya kita agaklah mungkin ni daripada ayah.
Kita ketuklah kaki ayah, kaki sebelah kiri itu, tapak kaki atau tapak kaki sampai ke labu betis. Sampai kurang 1 jam. Lepas tu kita mandikan. Tiba-tiba budak ni tuan-tuan bangun sendiri, lari masuk kereta. Pelik tak? Jadi kalau si ayah itu tak mau diketuk, tak kerjasama, tak boleh. Cerita seperti ini terlalu banyak. Jadi saka ni pertama, kalau kita nak buang, taklah kita tentukan. Perawat itu memang faham. Kalau tidak nanti menambah. Kita ditipu, tak hilang, bertambah lagi. Jin yang ada, ditambah lagi jin. Kemudian yang kedua, barang-barang ayah atau mak, datuk nenek, apa juga barang kegunaan hidup, tak boleh disimpan, mesti dimusnahkan. Yang ada pada rumah kita, yang ada dalam rumah kita, yang ada pada adik-beradik itu biarlah. Kecuali kalau adik-beradik itu kerjasama, lagi senang. Apa saja, kecil atau besar, kecil atau besar, mesti dibakar. Dia ada 3 jenis. Yang boleh dibakar, yang tak boleh dibakar, cawan, tajak, apa-apa susah dibakar, itu pun sepatutnya dibakar. Karena bila dibakar, jin-jin itu bisa. Satu lagi yang berharga. Yang berharga ni boleh jual. Misalnya emas, barang kemas, kereta, laptop, kamera, apa-apa barang, itu boleh dijual. Kalau tidak, sekiranya ada sangkut paut, memang tak ada keluar. Saya petang tadi saya ceritakan, seorang jemaah saya masih hidup lagi, tiba-tiba satu hari dia stroke sebelah kiri. Kita rawat dia, sembuh sepenuhnya. Cuma yang tak ada sembuh, mulutnya hirut ke kiri. Buat macam mana pun tak boleh. Ketuk sini, ketuk tak boleh juga. Jadi saya kata ini jadi mesti ada barang peninggalan datuk nenek yang Haji simpan. Dia jawab, apa tak ada ustaz. Saya datang daripada Perlis, pindah sini selai pinggang, apa pun tak ada bawa. Katanya tak apalah, kalau itu bagus. Tapi berdoalah pada Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan apa benda ni. Saya yakin ada. Tadi satu hari, sesudah 1 tahun tuan-tuan, dia entah macam mana masuk ke dalam store di rumah dia. Dia buka pintu je, apa yang dia nampak, cangkul. Baru dia ingat cangkul ni, cangkul datuk lelaki dia. Dia pun bawalah cepat-cepat ke menara. Kita potong bakar. Bila dibakar dia sedang menyala-nyala tuan-tuan, mulut Haji ni terus lurus. Itu sekiranya tak dibakar cangkul itu, entah ke mana, heranlah. Jadi apa yang saya ceritakan ini kaedah apa? Membuang saka. Ada lagi nak cerita? Saya fikir dah terjawab itu ya. Kita wajib berusaha buang saka ni. Jangan biarkan dia, alah ini dah nasib kita lah, biarlah. Lagi pula kesian pula bapa kita ketuk-ketuk. Ketuk ni tuan-tuan, sebatan ni. Sebab apa? Jin syaitan dalam tubuh kita, dia menjadi lemah. Kalau kita tepuk, pukul, dia sakit, lebih sakit daripada kita. Lebih sakit daripada kita. Sehingga ke satu peringkat, mereka ini boleh rasa macam mati. Jadi kalau jin syaitan ni dah merasa nak mati, tentulah dia akan keluar. Faham tak? Kalau kita baca saja, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Ila hukum ila wahiyullah, baca ya satu ayat. Kalau kita orang yang kuat iman, ya, takwa kita sempurna macam Rasulullah pada sahabat, bolehlah. Kita ni ketakwaan kita lemah. Nabi Muhammad itu cuma perintah je, wahai musuh Allah, keluar. Ukhruju yang adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Syaitan jin dalam badan keluar. Tapi kita cuba sebut sejuta pun dia ketawa. Ada satu cerita, Imam Ahmad bin Hanbal masa dia hidup, dia dipanggil ke istana. Pegawai istana itu kata,
dalam istana ada seorang terasuk syaitan. Tolonglah Abu Bakar. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata apa, aku sibuk lah. Sekarang ini capal aku, engkau bawa, engkau ancamkan syaitan yang ada dalam badan pesakit yang terasuk. Cakap ini, Imam Ahmad bin Hanbal suruh engkau keluar. Kalau engkau tak keluar, aku nak pukul dengan capal dia. Syaitan tu ya, oh kalau Imam Ahmad bin Hanbal yang suruh keluar, aku keluar. Sekejap dia keluar. Sesudah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, berapa lama saya tak tahu, tiba-tiba orang yang sama di istana itu terasuk lagi. Jadi pegawai istana ingat ingat dah Imam Ahmad, dia pergi lagi tapi dah meninggal. Lalu mintalah muridnya, mana murid kanannya, murid kanannya pergilah ke istana, ancamkan juga dengan capal dia, kau keluar, kau tak keluar aku pukul. Siapa engkau? Siapa engkau? Aku murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata pergilah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal aku pergi, kalau engkau aku tak pergi. Ini murid dengan guru. Ini ada dalam buku Al-Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Jadi sebab itulah ya, bukan sebarang orang boleh buang saka. Tapi salah satu cara, jangan kita simpan barang-barang arwah. Kalau kita syak, kan kita tahu ayah kita ni dulu pahwang. Pahwang biasanya macam mana? Betul tak? Ayah kita ni dulu dia maha guru silat. Ayah kita ni dulu keturunan Panglima Awang. Tahu Panglima Awang? Panglima Awang, panglima yang hebat dari Melaka, yang raung seluruhnya. Jadi kalau kita syak ada saka itu, cara itulah ya. Senang saja tuan-tuan, jumpalah perawat-perawat saya, insyaAllah. Sehingga kadang-kadang barang itu dah buang, kubur pun nak dibuat. Kubur mesti dispray dengan pemisin. Ada seorang jemaah kita, jemaah saya dah meninggal. Dia dekat hospital berminggu-minggu, sakit itu sakit ini. Kita dah buat macam-macam tak sembuh-sembuh. Akhirnya cuba kita spray kubur ayah. Kubur ayah ini kat Ampang, satu kawasan dengan kubur Piramli. Ketika itu saya sendiri pergi dengan murid saya, jumpalah, kita spray. Yang kat hospital ni tuan-tuan, dia boleh bangun 1-2 hari lepas tu balik. Macam mana? Macam mana kita nak fikir? Tapi kalau ada jin yang menunggu kubur ayah dia tu atau syaitan, memang kita rasa, spray saja kita rasa. Malam tadi pun dalam pukul 11 balik dari Tawajuk, saya singgah kat Manarok. Saya bantu murid saya ketuk 2 orang pesakit nak buang saka. Bila saya balik, rasa tak sedap. Tadi datang sini dalam kereta pun rasa tak sedap, satu macam. Syaitan-syaitan itu bukan dia diam ya, dia pemarah. Engkau pandai-pandai, engkau pandai-pandai nak keluarkan aku, dia serang kita. Jadi apa yang saya ceritakan ni, saya fikir tuan-tuan dapatlah panduan sedikit sebanyak. Kalau nak buang saka, datanglah Manarah, insya-Allah. Sebab kita telah menolong ramai orang yang diserang oleh saka. Caranya itulah. Saya nak cerita ya, saka yang pelik di Kuala Terengganu. Seorang budak, bapa dia doktor, jawatan bapa dia ni Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu. Anak lelaki dia tingkatan 2. Perangai dia tiba-tiba berubah 360 derajat. Ayah dia dah cuba buat macam tak jadi. Satu hari dia tahu saya ada di Kuala Terengganu, dia panggil saya ke rumah. Ini cerita tuan-tuan, dah cakap-cakap saya tanya, bila anak ni bertukar perangai? Doktor ini kata,
Ustaz, sejak ayah saya meninggal di mana? Rumah ni lah, dekat sofa ni lah. Tapi Ustaz, bila ayah saya ni nak meninggal, dia nak rukuk, saya lari ke dia belakang ni, belikan yang 1 kotak 10 batang. Ayah saya sebatang belum habis, dia tergolek meninggal. Yang 9 batang saya masukkan lagi, saya simpan untuk kenang-kenangan. Ini ada di rak buku belakang. Saya pun kata, boleh tak bagi rokok tu pada saya? Untuk apa tak saya nak bakar? Boleh. Saya bakar, tuan-tuan. Saya tak usik anak dia, tak tiup, tak mandi, perangai anak dia balik semula. Pelik tak? Doktor ni pun geleng kepala, macam mana? Saya jawablah, doktor kan dah biasa dengan istilah DNA. DNA dalam perubatan moden ada khad-khadnya dalam perawatan Islam, sehingga apa saja yang pernah dipegang rokok macam itu pun jadi DNA. Baru saya betul juga. Itu kan pelik. Ini memang kisah yang pelik. Tanda sebab rokok itu, saya tak tiup, saya tak baca, saya tak mandikan, saya tak pukul. Budak itu ada dengan sedia elok sekali. Sebab itulah nak buang saka itu, kaedah ini mesti digunakan. Okey, ada lagi? Cukuplah ya. Jadi itu sajalah setakat ni ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. لآبائنا وأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلاة الله سلام رسول الله صلاة الله